Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita sambung lagi kesan pelaksanaan subsidi pula. Hari itu kita tengok kesan pelaksanaan tarif terhadap perdagangan antara bangsa. Hari ini kita akan follow ataupun kita akan kupas berkenaan dengan kesan pelaksanaan subsidi. Okey, untuk kesan pelaksanaan subsidi ni, dia adalah berbeza sedikit dengan kesan pelaksanaan tarif. Okey, dari segi dia punya kesan terhadap keluk perdagangan antarabangsa. Okey. Okey, kita akan lukis dahulu keluk perdagangan. Dah mak sengit pula keluk cikgu. Okey. Kemudian kita lukis keluk keseimbangan. Keluk D, keluk S. Okey, unjurkan untuk dapatkan titik keseimbangan. Sini Q0, sini P0, sini E0. Okey. Ini adalah keluk keseimbangan sebelum berlakunya perdagangan antarabangsa. Okey, setelah kita melaksanakan perdagangan antarabangsa, apa yang berlaku terhadap penawaran? Penawaran dalam negara akan bertambah. Okey, sebab kita boleh import barang daripada negara luar. So, penawaran dalam negara kita akan bertambah. Okey, jadi bila penawaran bertambah, keluk akan beralih ke sebelah kanan. Kita buat keluk yang baru. Keluk asal kita labelkan sebagai S0, S0. Keluk yang baru kita labelkan sebagai S1, S1. Okey, kita akan dapat tingkat harga yang baru dan kuantiti yang baru. Kita labelkan sebagai P1. Titik keseimbangan yang baru E1. Kuantiti kita labelkan sebagai Q1. Okey, ini adalah keluk. Tulis sedikit. Ini sebelum PAB. Apa ni? Sebelum PAB. Okey, S1 ini selepas PAB. Okey. Jadi, untuk selepas PAB, kita perhatikan dekat sini, berapakah penawaran dalam negara? Okey, penawaran dalam negara berapa? Penawaran dalam negara, kita akan lihat pada tingkat harga yang baru, P1 ni, selepas PAB, dia mesti bertemu dengan keluk sebelum PAB, keluk S0, penawaran sebelum PAB. So, bermakna dekat mana? Dekat sini. Okey, so sini kita labelkan sebagai Q2. Q2 ini adalah penawaran dalam negara selepas PAB. Jadi berapa yang kita import? Kita import adalah sebanyak ni. Okey, ini yang kita import. Sebanyak Q2, Q1. Okey, Q2, Q1 ini adalah kita import lah. Kita import barang daripada negara luar untuk menampung permintaan dalam negara. Permintaan dalam negara dekat mana? Dekat Q1. Okey, dekat Q1 tu adalah permintaan dalam negara. Jadi penawaran dalam negara hanya pada Q2. Jadi tak cukup untuk tampung pada Q1. Maka apa nak kena buat? Kita kena import daripada luar untuk menampung sebanyak Q2, Q1. Okey. Selepas perdagangan antarabangsa, kita laksanakan ataupun kerajaan memberi peruntukan subsidi ke atas firma-firma yang melaksanakan perdagangan antarabangsa. Jadi apa yang berlaku? Okey, kita tahu subsidi itu adalah bantuan kerajaan. Jadi bila kerajaan memberi bantuan, maka penawaran dalam negara ataupun penawaran bagi firma tersebut akan meningkat. Sebab dia dapat bantuan kewangan kan. Jadi kos pengeluaran dia berkurang. So dia boleh menambah penawaran. Jadi penawaran akan bertambah. Keluk akan beralih lagi ke sebelah kanan. Daripada S1 kepada S2. Okey. Kita lukis lagi satu keluk. Okey, sini S2. S2. So kita akan dapat lagi satu. Sini cikgu letak sebagai Q3. Okey, sini
2. Kemudian kita unjurkan untuk dapatkan P2. Okey. Kita dah dapat Q3. Okey, permintaan dalam negara dan juga kita dapat tingkat harga yang baru selepas pelaksanaan subsidi. Okey. Jadinya, macam tadi juga, kamu bila dekat tingkat harga P2 ni, kita unjurkan ke S0, okey, untuk kita dapatkan kuantiti. Okey, sini cikgu letak sebagai kuantiti yang keempat. P2 mesti diunjurkan sehingga bertemu dengan keluk S yang asal. So, kita akan dapat Q4. Okey, sekarang baru kita kenal pasti dekat mana kita punya penawaran dalam negara. Okey, penawaran dalam negara. Kita buat ringkasan ya. Sebelum PAB. Okey, sebelum PAB, keseimbangan asal berlaku apabila keluk DD bersilang dengan keluk S0 di titik I0 pada harga P0 dan kuantiti Q0. Okey. Itu sebelum PAB. Okey. Kemudian kita tengok selepas PAB. Okey, selepas PAB, keseimbangan baharu berlaku apabila keluk DD bersilang dengan keluk S1 di titik I1 pada harga P1 dan kuantiti Q1. Okey. Kemudian berapa jumlah penawaran? Jumlah penawaran dalam negara. Okey, jumlah penawaran dalam negara berapa? Cuba tengok. Jumlah penawaran dalam negara. Okey, kita tengok selepas PAB tingkat harga pada P1. Okey, kamu tengok pada tingkat harga P1, dia mesti bertemu dengan keluk S yang asal. Okey, di sini. So, kita punya pada Q2. So, jumlah penawaran dalam negara adalah Q2. Okey. Jumlah yang diimport berapa? Okey. Jumlah import. Okey, jumlah import sama dengan okey. Kita tengok berapa jumlah import dia. Jumlah import adalah sebesar ni. Okey. Jadi jumlah import adalah pada Q2 Q1. Okey. Berapa permintaan dalam negara? Permintaan dalam negara adalah pada Q1. Okey, ini adalah selepas PAB. Okey, kita tengok pula selepas pelaksanaan subsidi.
Okey, selepas pelaksanaan sini, keseimbangan pasaran baharu berlaku apabila keluk Didi bersilang dengan keluk S2 di titik E2 pada harga P2 dan kuantiti pada Q3. Keluk cikgu ya, cikgu letak kat sini Q3 sebab tu cikgu tulis kat situ Q3. Okey, sebenarnya yang ni tak mempengaruhi pun. Kamu boleh tukarlah kedudukan nanti kalau nak letak kosong ikut 0, 1, 2, 3, 4. Okey, itu kalau kamu nak faham lah. Tapi yang macam ni kita boleh faham sendiri kat mana kedudukan dia. Okey. Alright. Kemudian, okey, kita dah tahu, kita tengok jumlah penawaran dalam negara. Okey, jumlah penawaran dalam negara selepas pelaksanaan subsidi. Okey, macam mana nak tentukan? Okey, kamu tengok pada guna hijau pula. Pada harga P2, harga yang terbaru, keluk harga tu mesti bertemu dengan keluk penawaran yang asal. So, dekat mana? Dia bertemu dekat sini. Di sini kan? Jadi, kita unjur ke bawah, kita dapat Q4. Okey, kita dapat Q4. Okey, untuk jumlah penawaran dalam negara, bagi subsidi, dia berbeza dengan tarif. Tarif senang. Tarif dengan kota senang, kita just tengok dekat mana harga tu bertemu dengan keluk penawaran asal, di situlah penawaran dalam negara. Tapi untuk subsidi, dia adalah berbeza. Okey, untuk subsidi, kamu kena tambah 2 tempat. Jumlah penawaran dalam negara, okey, yang pertama kamu kena pasti tingkat harga P2 ni dia mesti bertemu dengan keluk S yang asal. So, kita dapat Q4. So, Q4 kena tambah dengan Q yang paling kanan. Maksudnya Q permintaan. Kamu kena tambah dengan kuantiti permintaan. Kuantiti permintaan dia berapa? Q3. Okey, tambah dengan Q3. Ini adalah jumlah penawaran dalam negara. Beza sikit. Kalau dekat kota dengan tarif, kita hanya ambil yang bertemu dengan keluk penawaran yang asal. Tetapi kalau untuk subsidi kena tambah dengan kuantiti permintaan. Okey, ini jumlah penawaran dalam negara. Sekarang kita tengok jumlah import. Okey, jumlah import berapa pula? Okey. Jumlah import berapa? Jumlah import, kita tengok kuantiti keseimbangan yang asal. Okey, pada Q0, dia mesti bermula dengan kuantiti penawaran yang terkini ataupun kuantiti penawaran dalam negara selepas PAB. Kita tengok antara situ. Faham tak ni? Maksudnya kamu akan tengok start daripada Q4 ke Q0. Mana cikgu nak sunting? Sini. Tak nampak. Sini ya. Okey. Sini Q4 ke Q0. Q4 ke Q0 ni adalah jumlah yang diimport. Okey, selepas pelaksanaan subsidi. So, berapa? Q4, Q0. Okey, jarak ni. Okey, jarak ni.
So, kita jumpa jumlah import. Okey, jadi kita lihat apa kesan selepas pemberian subsidi. Okey. Okey, yang pertama, kalau kita tengok dekat sini, kesan dia, harga tepung akan menurun. Ui, merah pula pergi dia. Okey, harga tepung akan menurun. Okey, harga menurun. Betul ke harga menurun? Okey, tengok kat sini. Betul lah, harga menurun. Okey, harga menurun. Kemudian permintaan terhadap barang akan meningkat. Okey, akan meningkat kerana harga secara relatif lebih murah daripada harga barang yang diimport. Okey, permintaan akan meningkat. Kemudian penawaran akan meningkat. Ini kesan dia ya. Okey. Penawaran akan meningkat. Penawaran pengeluar tempatan akan meningkat. Kemudian jumlah tepung gandum yang diimport akan berkurang. Jumlah tepung ataupun jumlah barang tu akan berkurang. Perbelanjaan negara akan menurun. Okey, perbelanjaan negara terhadap barang import akan menurun. Jadi peningkatan guna tenaga dalam negara sebab kita terpaksa menggunakan lebih ramai tenaga buruh untuk menampung ataupun untuk mengeluarkan barangan tempatan. Okey, jadi kadar pengangguran akan menurun. Ni kesan pemberian subsidi. Okey. Cuma keluk cikgu ni berbeza sikitlah dari segi kuantiti. Okey, dari segi cikgu taruh kuantiti ni tak samalah macam buku teks. Okey, yang ini yang bila kita letak tu kita akan faham sendiri dekat mana kedudukan dia. Okey, kita berhenti setakat itu dulu. Jumpa lagi untuk kelas yang akan datang. Assalamualaikum. Bye.